Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan sunnah. Dan di antara tuntutan kepada tauhid La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman, an tu'mina, beriman dengan qadar, ketentuan baik dan buruk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan sebagai seorang yang beriman dengan tauhid yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah kita alami pada waktu sekarang ini dan apa yang kita akan hadapi dalam tempoh ini, itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada kesulitan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan antara tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kembali kepadanya, beriman, bertakwa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah yang sedang kita hadapi ini, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya akan menghilangkan apa yang kita hadapi buat masa ini. Qaddarallahu sya'a, iaitu apa yang Allah takdirkan akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan, maka dia tidak akan terjadi. Maka ini adalah antara tuntutan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berlaku dan atas apa yang telah berlaku dan apa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hari ini kita menyentuh sedikit berkenaan tentang perkara asas yang telah pun banyak kali kita nyatakan dan kita sebutkan, bahkan banyak di kalangan para ulama, para ahlul ilmi dan talibul ilmi, para penuntut ilmu, khususnya di negara kita Malaysia, telah bercakap juga banyak kali berkenaan perkara yang melibatkan aqidatut tauhid, yang melibatkan aqidah tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah berlaku juga dalam 2-3 minggu yang telah lalu ataupun sejak kebelakangan ini, maka perkaranya senantiasa berulang-ulang untuk kita sama-sama mengingatkan masyarakat kita berkenaan tentang kepentingan tauhid dan juga bagaimana apa yang perlu kita laksanakan dan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku buat masa ini atas peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ini menunjukkan bahawasanya amat perlu kepada kita yang telah mempelajari aqidatut tauhid yang benar dan yang sahih untuk tetap kita jelaskan dan tetap kita sebarkan dan tetap kita ajarkan kepada masyarakat kita berkenaan tentang perkara yang melibatkan akidah.
Kerana perkara yang melibatkan akidah, ia suatu perkara yang tidak ada kompromi dan tidak boleh ditolak ansur dalam perkara yang melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita telah pun mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki himar, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'ala al-'abid wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, adakah kamu tahu apakah hak Allah yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah, dan apakah hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Muaz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun menyatakan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan ke atas seorang hamba, ayya'budu, untuk menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Berikutnya, hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba tersebut melaksanakan hak Allah yang tadi tu, iaitu menyembah Allah Ta'ala sahaja dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hak hamba pula, iaitu an la yu'azzab, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Maka hadis ini sangat penting untuk kita tadabbur dan sangat penting untuk kita hadamkan, iaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan ialah menyembahnya sahaja dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan apabila seorang hamba melaksanakan hak ini, apabila seorang hamba hanya beribadat kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya, kerana aqidah la ilaha illallah yang telah pun seorang hamba laksanakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini perlu difahami oleh semua orang. Bahkan ia perlu didalami lagi. Bahkan dia tidak hanya cukup sekadar ya'budu dan tidak mensyirikkan Allah, menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Perlu diperincikan lagi tentang persoalan tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah pun berlaku sebelum ini peristiwa di mana bising di dalam media sosial seorang yang berkahwin dengan seorang pasangannya, kemudian dia pergi melaksanakan suatu adat dan sebagainya dengan cara sujud. Maka ini telah menjadi bising dalam satu negara. Bahkan perkara ini penting untuk dijelaskan, dan perkara ini juga perlu kita muhasabah kenapa ianya berlaku. Maka ini menunjukkan bahawasanya masyarakat kita masih jahil. Masyarakat kita ramai yang masih tidak memahami perkataan la ilaha illallah yang dia ucapkan dalam kehidupan hariannya, dan dia sendiri tidak memahami apakah syaratnya, dan dia sendiri tidak tahu apakah tuntutan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Berikutnya, apa yang berlaku dengan COVID yang tak habis-habis, ia juga bergantung kepada akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah pentingnya persoalan yang berkaitan tentang akidah tauhid la ilaha illallah, dan ianya perlu difahami oleh kita semua. Jadi hari ini kita hanya mengulangi apa yang telah kita bahaskan, kerana al-aqidatu awalan wa daiman wa abadan. Kerana akidah itu awalan, akidah itu perkara pertama sekali yang mesti kita ingatkan. Wa daiman, dan senantiasa kita ingatkan. Wa abadan, dan selama-lamanya sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti perjelaskan persoalan akidah dan mesti mengajarkan masyarakat kita tentang persoalan akidah. Tinggal lagi, kelemahan kita di Malaysia adalah tidak terdedah dengan pelajaran aqidatut tauhid yang benar.
Di Malaysia, kita tidak terdedah dengan tulisan-tulisan ulama' ahli sunnah berkenaan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita hanya tahu persoalan mengenai akidah hanya sifat 20, yang itu pun tidak ke mana. Persoalan sifat 20 yang tidak membawa seorang itu faham kepada akidah tauhid dan syirik. Akidah sifat 20 yang tidak membawa dia memahami apa tuntutan yang perlu dia fahami dalam kehidupan harian, maka kita tidak terdedah dengan matan-matan akidah, umpamanya akidah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Para ulama banyak menulis tentang kitab akidah, tentang kitab Sunnah lil Humaidi, kitab Sunnah bagi Imam Al-Muzani, dan juga bagaimana ulama-ulama menyusun akidah-akidah At-Tahawiyah, akidah Al-Wasitiyah dan sebagainya. Sehingga ulama ke zaman kita, sehingga ke hari ini, masih lagi mengarang dan menulis kitab berkenaan tentang akidah tauhid. Ini menunjukkan bahawa seperti pentingnya untuk kita jelaskan persoalan ini. Dan tidak ada syak lagi bahawasanya dan tidak ada suatu perkara yang saya ingin nyatakan di sini bahawasanya Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekh Al-Islam dipanggil Mujaddid, iaitu Mujaddid di dalam akidah, Mujaddid di dalam da'wah, Imam da'wah. Maka dia banyak menulis berkenaan kitab tentang akidah. Kitab Tauhid, Kashfus Syubuhat, Usulus Salasa, Arba'atu Usul, macam-macam kitab akidah, semua yang banyaknya ditulis berkenaan tentang kitab akidah, kerana nak bagi tahu kepada masyarakat dia pada ketika itu bahawasanya ramai orang yang telah pun tergelincir daripada kefahaman akidah yang sahih, dan ramai orang yang tidak faham, dan ramai orang yang tidak memahami apakah dia isi kandungan daripada perkataan La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah yang setiap kali saban hari diucapkan, tetapi hanya ucapan di lidah tanpa ada apa-apa penghayatan. Sedangkan kalau kita lihat bahawasanya persoalan berkenaan aqidatul tauhid, La ilaha illallah, pertama, perkara yang mesti kita tahu mengandungi ataupun La ilaha illallah, perkataan tauhid ini mesti dizahirkan dalam 3 perkara. Persoalan akidah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mesti dizahirkan dalam 3 perkara. Pertama, al-awwal i'tiqad bima sayantiqu bihi. Pertama, al-i'tiqadu, kepercayaan, i'tiqad bima sayantiqu bihi, apa yang akan dia ucap, bima sayantiqu bihi, wal i'tiqad bima syahidahu, dan beriktikad apa yang akan dia saksikan. Fakaunuhu yashhadu an la ilaha illallah yastalzimu annahu i'taqada biqalbihi ma'na hadhihi al-kalimah. Maka satu orang yang menyaksikan bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya ibadat kepada Allah, mesti dia beriktikad di dalam hati jantungnya dengan makna yang sebenar, dengan ilmu dan keyakinan. Dengan ilmu dan keyakinan, itu yang dinamakan iman. Al-iman ma waqara fil qalb, iman apa yang ada di dalam ataupun apa yang tersemat di dalam jinan, iaitu dalam hati jantungnya. Kerana li'anna syahadata fiha li'atiqad, kerana syahadah itu ada kepercayaan, i'tiqad. Wal i'tiqadu la yusamma i'tiqadan, dan suatu kepercayaan itu ataupun penyaksian itu ataupun i'tiqad, akidah itu tidak dinamakan akidah kalau sekiranya tidak ada ilmu dan keyakinan. Tidak ada ilmu dan keyakinan. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ada menulis kitab Fadlul Islam. Dia ada tulis satu kitab Fadlul Islam, ringkas Fadlul Islam, kelebihan agama Islam. Nampak? Begitu asas dan begitu penting, tapi masyarakat kita tak pernah tahu dan tak pernah membacanya, kerana itu yang telah kita hadapinya. Dan apabila kita lihat kepada Fadlul Islam, kitab yang ringkas tetapi kitab yang menjelaskan tentang kelebihan agama Islam. Kerana ramai apa yang berlaku pada waktu sekarang ini, ramai di antara mereka, bahkan agama Islam itu sendiri mereka tidak rasa ia kelebihan.
Agama Islam itu yang mereka anut itu sendiri, mereka tidak merasakan suatu agama yang lebih tinggi dari agama yang lain. Maka bila datang Christmas, maka mereka juga memakai topi Christmas. Bila datang perayaan agama Hindu, maka mereka berpakaian seperti agama Hindu. Bila datang apa-apa saja benda yang bukan dari agama, maka mereka boleh buat begitu saja tanpa ada rasa bersalah dan tanpa ada rasa ianya suatu perkara yang boleh mencacatkan akidah Islam mereka, kerana tak tahu kelebihan agama Islam itu sendiri dan berikutnya tidak tahu apakah aqidatut tauhid yang benar. Seolah-olahnya mereka tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Seolah tak pernah dengar ayat tersebut. Seolah-olahnya semua agama sama. Seolah-olahnya kita tidak menjadi masalah untuk melaksanakan apa yang dibuat oleh orang kafir dan sebagainya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak pernah didengar hadis tersebut dan sebagainya. Ini problem yang berlaku kepada masyarakat kita buat masa ini. Maka pertama sekali al-i'tiqad. I'tiqad kepercayaan yang ada di dalam hati jantungnya. Kemudian, yang kedua, at-takallama biha. Yang kedua, bercakap dengannya. Pertama tadi, beriktiqad, iman, yakin dalam hati. Ini orang tak nampak. Dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan berikutnya, yang kedua, at-takallama biha. Yang kedua, bercakap dengannya. Itu bercakap dengan syahadah. Yang pertama tadi, i'tiqad, yakin dengan ilmu. Bahawasanya dia beriman bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dalam hati jantungnya. Berikutnya, mesti bercakap dengan lidahnya. Mesti bercakap dengan lisan. Fasyahadatu kama annaha taqtadi i'tiqadan, fa innaha taqtadi aidan i'laman wa nutqan. Maka fasyahadatu, syahadah la ilaha illallah kama annaha taqtadi i'tiqadan. Bila kita sebut la ilaha illallah, maka dia bukan hanya i'tiqad dalam, tetapi fa innaha taqtadi aidan, tetapi tuntutannya juga adalah i'laman, bagi tahu, perkhabaran, wa nutqan, bercakap. Maka orang Islam setelah dia beriman di dalam hati jantungnya, maka dia bercakap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kena bercakap dan dia kena i'lam, dia kena khabar, dia kena bagi tahu orang bahawa dia agama Islam dan dia itu berpegang dengan la ilaha illallah. Dan berikutnya yang ketiga, al-ikhbaru bizalika. Yang tadi bercakap, yang ketiga al-ikhbar bizalika. Al-ikhbar bagi tahu, al-ikhbar perkhabaran, wal-i'lamu bihi fayantiqu bilisanihi wa hadha min jihatil wajib. Maka dia sebut dengan lisannya, itu adalah kewajipan. Berikutnya, la yusamma syahidan hatta yukhbira ghairahu bima syahida. Dan satu orang itu tidak nama menyaksikan sesuatu melainkan dia bagi tahu orang apa yang dia saksikan. Satu orang yang menyaksikan pertandingan bola sepak, dia kata dia menyaksikan pertandingan bola sepak. Bagaimana untuk orang tahu dia menyaksikan? Mesti dia bagi tahu apa yang dia saksikan. Maka orang yang menyaksikan sesuatu, untuk bagi tahu bahawa dia memang menyaksikan benda itu, dia mesti bagi tahu. Maka sebagai seorang Islam, maka dia i'tiqad di dalam. Kemudian disebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mesti bagi tahu orang apa yang disaksikan. Iaitu aku berakidah dengan la ilaha illallah. Aku tidak berakidah dengan akidah yang engkau pegang. Sebab itu datangnya lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Bagi tahu. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Maka bila ada orang ajak buat sesuatu amalan yang bertentangan dengan agama kita, kena bagi tahu, aku Islam, bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Wa hadha min jihati syahadah. Maka ini adalah dari sudut syahadah. Fayakunu makna. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawa Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya kepada Allah. A'taqidu, aku beriktikad dengannya. Atakallamu, aku bercakap dengannya. Wa a'lamu, dan aku tahu.
wa akhbara, dan aku bagi tahu bi anna la ilaha illallah, dan aku bagi tahu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 3 asas. Sebab itu bila disebut iman, apa dia iman? Iman adalah i'tiqadu bil jinan. Iman adalah i'tiqad dalam. Wal amalu bil arkan, dan buat dengan luaran, arkan, anggota badan. Kemudian yazidu wa yanqusu, dia akan bertambah dan dia akan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia akan bertambah dengan taat kepada Allah, dan dia akan berkurang dengan bermaksiat kepada syaitan, dengan taat kepada syaitan. Iaitu wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dia akan berkurang dengan taat kepada syaitan. Inilah yang dipanggil at-taghut. Inilah yang dipanggil at-taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebut tentang perkara ini. Ramai orang di antara kita mungkin juga keliru. Apa maksud la ilaha illallah? Ada orang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, cukup takat itu saja. Bahkan sebahagian hanya kata tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Seperti sebahagian akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah dan sebagainya. Maka mereka kerana la ilaha, tidak ada ilaha. Perkataan ilaha, al-ilah ataupun aliha atau ilahan, perkataan ilah di situ, maka sebahagian hanya menyatakan bahawasanya tidak ada ilah, itu tidak ada Tuhan yang mawjud. Ini tidak benar. Kerana al-ilah yang dimaksudkan di sini adalah atas wazan maf'ul. La ilaha illallah, tidak ada ilaha, tidak ada Tuhan ataupun sembahan. Apa dia? Illallah, kecuali Allah. Ayat itu tidak lengkap. Maka dia ada yang ada takdirnya. Maka la ilaha, tidak ada ilah. Apa dia? Tak ada Tuhan. Apa dia? Maka sebagian Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka disebut dalam Ummul Barahin, hanya sebut tidak ada Tuhan yang wujud. Maka ini tidak membawa kepada kefahaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilah al-ma'bud. Al-ilah al-maf'ul al-ma'bud, yang diibadahi. Tapi kalau bubuh tidak ada Tuhan yang diibadahi pun tak cukup, kerana banyak yang diibadahi. Banyak orang ibadat kepada makhluk. Maka sebab itu maksudnya adalah la ilahal ma'buda bihaqqin. Tak ada Tuhan atau ilah yang berhak untuk disembah dengan benar. Dengan benar. Melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu maksudnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, atau tak ada Tuhan yang dibagi sembahan dengan benar, melainkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila disebut tidak ada ilah yang berhak diibadahi ataupun disembah dengan benar, maka terkeluar daripadanya Tuhan-Tuhan yang sembahan yang tidak benar, seperti patung, binatang, orang, kubur, mayat dan sebagainya. Maka terkeluar daripada ta'rifan la ilaha al-ma'buda bihaqqin illallah, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Maka ini yang difahami oleh Arab Jahiliyah, masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Maka sebab itu mereka awal-awal lagi tidak mahu menyebutnya. Kalaulah hanya Nabi bawa tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah, atau tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu tak membawa kefahaman. Tetapi bila dia faham bahawasanya apa-apa yang disembah selain Allah itu batil dan mesti diperangi, maka sebab itu Arab Jahiliyah pada ketika itu menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kita ringkas. Kita tak boleh nak panjang sangat. Melainkan kita buka daurah akidah lagi. Baik, berikutnya. Rukun tauhid ada 2. Pertama, an-nafyu wal isbat. Rukun tauhid ada 2, an-nafyu wal isbat. Pertama, rukunnya nafi. Yang kedua, isbat, tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dibawa perkataan ini ataupun disuruh Nabi menyampaikan la ilaha, dimulakan dengan nafi dulu.
La ilaha, tak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu dulu. Melainkan Allah. Berikut isbat. Melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Maka, la ilaha al-ma'bud bihaqqin. Nak bagi tahu bahawasanya, tak boleh sembah selain daripada Allah. Tak boleh sembah batu. Tak boleh buat apa-apa perbuatan yang nampaknya penyembahan. Dan berikutnya kalau kita sebut tentang penyembahan, bukan hanya rukuk sujud. Sujud itu nampak sangat. Rukuk. Tetapi yang dimaksudkan penyembahan adalah bermula dengan amalan hati. Ta'zim. Pengagungan Allah. Maka tak ada yang kita azimkan. Tak ada yang kita ta'zim. Tak ada yang kita agungkan. Melainkan hanya agung Allah. Tak ada yang kita cinta. Melainkan hanya cinta Allah. Tak ada yang kita takut. Melainkan hanya takut kepada Allah. Tak ada hukum yang perlu ditegakkan. Melainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu capahan maksud ibadat. Maka ibadat bukan hanya salat. Ibadat bukan hanya puasa. Tetapi luas. Iaitu, kalau ada rasa mengagungkan makhluk lebih dari Allah, maka syirik. Kalau ada rasa cinta lebih kepada Allah, lebih kepada makhluk, cintanya macam cinta Allah, syirik. Kalau dia takut makhluk, macam dia takut dengan Allah, syirik. Kalau dia takut, kalau dia, macam ni, kalau dia mengharap selain daripada Allah, syirik. Kalau dia semua luas lagi maksudnya. Kalau dia nazar kepada selain Allah, syirik. Kalau dia sumpah kepada selain Allah, maka boleh syirik. Kalau dia sembelih selain Allah, syirik. Maka itu maksud la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafi dan isbat. Menafikan dulu apa-apa sembahan, maka ini menyucikan hati jantungnya daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ditanam aqidatut tauhid illallah. Sebab itu dalam agama kita, dalam syariat Nabi SAW, dibawakan pertama at-tasfiyatu wat-tarbiyah. At-tasfiyah, menyucikan dulu. Menyucikan iaitu menyucikan daripada kotoran syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dikatakan innamal musyrikun, sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah itu najis. Maka najis ni najis akidah. Najisnya yang mengkotori kepercayaan i'tiqadnya. Kenapa ianya najis? Kerana mana mungkin satu orang hamba menyembah hamba yang lain. Mana mungkin satu orang hamba menyembah binatang. Mana mungkin satu orang hamba menyembah makhluk yang Allah Ta'ala juga ciptakan. Tak boleh. Sehingga tidak menyembah malaikat dan sehingga tidak menyembah syaitan. Maka ini adalah agama kita. Maka apabila difahami bahawasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah, itu dengan konsep capahan yang lebih luas, maksud akidah ataupun maksud ibadat tersebut, maka baru satu-satu orang itu akan mula nampak apakah tanggungjawab dan tuntutan yang mesti dia tunai terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita buka Kitabut Tauhid, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahagian pertama sekali menjelaskan tafsiran kepada Tauhid. Berikutnya menjelaskan tentang syirik. Kemudian menjelaskan berikutnya satu persatu perkara yang melibatkan syirik. Bermula daripada syirik besar yang mengeluarkan seorang daripada agama Islam, sehingga perkara-perkara kecil yang dinamakan syirik kecil, walaupun tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi tetap berdosa besar dan dia mencacatkan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang Nabi bawa. Maka Nabi bawa mula-mula menyucikan orang daripada najis syirik dulu. Orang faham bahawasanya apabila sehingga Nabi 13 tahun dekat dakwahnya di Makkah, sehingga orang faham apa-apa yang melibatkan akidah, apa yang melibatkan ibadat, semuanya mesti kepada Allah. Tidak ada yang didaulatkan dalam dunia ini melainkan hanya mendaulatkan Allah Azza wa Jalla. Maka dia mesti faham begitu. Berikutnya baru dia tahu apa tuntutannya, dan baru dia tahu apa benda yang akan mencacatkan, bahkan membatalkan akidah tauhidnya. Dulu banyak kali kita sebut, orang duk sibuk nak bertanya apa hukum kalau rasa macam keluar angin, batal ke tak solatnya.
Kalau sekian, adakah batal wuduknya? Adakah sekian, adakah sah salatnya? Kalau sekian, adakah batal puasanya? Adakah batal hajinya? Adakah batal umrahnya? Tapi tak erti nak bertanya benda-benda yang membatalkan akidah tauhidnya. Benda-benda yang membatalkan akidah tauhidnya. Maka dia tak faham dan dia tak pernah ingin untuk ambil tahu, kerana dia tidak pernah mengaji akidah tauhid, bahkan tak pernah mendengar kalam para ulama ahli sunnah, bahkan imam kita Syafi'i rahmatullah alaihim ajma'in. Maka itu rukunnya, iaitu rukun an-nafyu wal isbat. Berikutnya secara ringkas kita nak pergi kepada al-ilmu. Pertama kita nak pergi kepada syurut, syarat. Ini satu perkara juga yang tak pernah, sebagai orang tak pernah dengar pun, syarat kepada la ilaha illallah. Sebutan la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Bukan hanya engkau tahu engkau sebagai seorang Islam, kemudian kau tak pernah belajar, kemudian tak mau tahu apa makna la ilaha illallah, kemudian kehidupan engkau tidak pun berdasarkan dan tidak pun diasaskan dengan akidah la ilaha illallah, sebab tak pernah dengar syarat-syarat akidah tauhid. Satu orang nak masuk ke universiti, tahu pula syarat-syaratnya. Mesti sekian-sekian A banyak, mesti sekian-sekian, mesti dipenuhi dah, macam-macam lah. Warga negara Malaysia umpamanya, mesti sihat tubuh badan, umpama syarat. Mesti ada syarat. Tiba-tiba perkataan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dia tak tahu apa syaratnya. Bahkan tak pernah dengar apa syaratnya. Maka apabila dia tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu syarat-syarat kepada la ilaha illallah, maka kecacatan di dalam memahami tauhid, cacat di dalam pengamalan kehidupan, cacat di dalam memahami apa beza antara Islam dengan Kristian, cacat apa beza antara Islam dengan Hindu, cacat apa beza antara Islam dengan Yahudi, apa beza Islam dengan Buddha, apa beza Islam dengan ateis, sebab tak faham kepada syarat apa yang apa yang perlu diketahui. Sehingga dulu pernah terjadi kes satu orang yang namanya, saya tak ingat adakah nama dia Muslim ke dan sebagainya, kemudian namanya Islam lah, orang kata di Islam, tetapi dalam kehidupan hariannya tak pernah sembahyang, tak pernah buat amalan akidah Islam, tak pernah buat amalan Islam, kemudian pergi pula tokong, kemudian pergi pula tempat ibadat yang bukan Islam dan dia ikut dan sebagainya. Kemudian dia pun memfailkan untuk murtad ataupun nak keluar daripada agama. Pada ketika itu, ialah mungkin sentimen dan sebagainya, maka ramailah orang yang kata tak boleh tolong dia untuk memurtadkan orang Islam, tak boleh peguam yang ambil kes ini untuk menyatakan bahawa dia ini bukan Islam walaupun namanya itu Fulanah binti Fulan, iaitu satu orang yang bernama Islam dan sebagainya. Maka mana-mana lawyer ataupun peguam yang mengambil kes ini, maka menolong, membantu memurtadkan orang Islam, maka dia murtad. Sedangkan dalam masa yang sama, tuan badan ataupun orang yang memfailkan perkara tersebut tidak lagi Islam, hanya ada pada nama dan tidak lagi percaya Islam dan tidak lagi beramal dengan amalan Islam, sembahyang tak pernah, puasa apatah lagi, dan yang lain, bahkan pergi kepada tempat ibadat kufar dan mengikut ibadat kufar. Maka apa hukumnya? Maka sudah tentu dia bukan Muslim, walaupun namanya Muslim, walaupun kad pengenalannya Muslim. Maka ini yang berlaku sebelum inilah kes-kes yang banyak. Kerana semua ini kerana pertama, orang tu sendiri yang tak faham. Yang kedua, masyarakat pun tak faham apa syarat tauhid, apa syarat la ilaha illallah, sehingga kadang-kadang ngulahnya macam alim ulama, ngulahnya dalam Facebook macam pandai sangat dia tentang agama, ngulahnya macam satu orang yang mempertahankan akidah Islam, tapi dalam masa yang sama dia pun tak tahu orang tu dah batal keislaman ke ataupun belum. Maka ini yang terjadi disebabkan masyarakat kita tak pernah dengar pun syarat-syarat daripada perkataan la ilaha illallah. Baik, syarat pertama adalah al-ilmu. Pertama, syarat la ilaha illallah pertama ilmu. Al-ilmu.
Al-munafi lil jahal. Ilmu yang menafikan kejahilan. Ilmu yang menafikan kejahilan. Al-ilmu bi anna Allah Ta'ala wahdahu alladhi yastahiqul ibadah. Ilmu apa? Ilmu yang memberikan dia kefahaman bahawasanya hanya Allah Ta'ala saja yang berhak diibadahi, yang layak, yang berhak untuk diberi pengibadahan kepadanya. Wa annahu biyadihi kulla syai'. Dan Allah Ta'ala itu di tangannya segala sesuatu. Ilmu. Maka satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti faham, mesti ada ilmu. Sebab itu Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah kamu dengan ilmu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu dengan ilmu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat pertama, ilmu. Maka dia masuk Islam, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi sepanjang kehidupannya tak pernah mengaji apa dia makna la ilaha illallah, dan tak pernah tahu pun la ilaha illallah ni apa benda, dan tak pernah tahu pun apa dia tuntutan kepada la ilaha illallah, dan tak pernah tahu pun apa benda yang membatalkan la ilaha illallah. Nampak? Maka syarat al-ilm yunafi lil jahl. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lil syak. Syarat kedua, yaqin yang menafikan syak. Yaqin yang menafikan syak. Dua. أن يستيقن العبد بأن كلمة التوحيد كلمة الحق. Iaitu yakin satu orang itu bahawasanya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang benar. وَدَلَّتْ عَلَى الْحَقِّ. Dan kalimat ini menunjukkan kepada kebenaran. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ بَاطِلٌ. Dan semua yang bercanggah dengan la ilaha illallah adalah kebatilan. Ini kedua, yakin. Maka satu orang mengucap la ilaha illallah, ilmu pun tak ada, nak yakin apa? Kalau ilmu pun tak ada, keyakinan pun tak ada. Maka satu orang yang tidak yakin dengan Allah Ta'ala, satu orang yang tidak yakin lagi la ilaha illallah, maka apa hukumnya? Maka sudah tentu kafir. Sudah tentu tidak sah keislamannya. Maka dia perlu ada ilmu satu. Yang kedua, yakin yang menafikan syak. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka siapa ragu-ragu, kafir. Siapa ragu-ragu Islam, kafir. Siapa ragu-ragu Quran, kafir. Siapa ragu-ragu Allah ni satu, kedua Allah ni ada anak kot, tidak betul Islam ni, kafir. Kerana dia tidak tahu dan dia tidak yakin. Ilmu pun tak ada, yakin pun tak ada terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga, al-qabulu. Al-qabul, penerimaan. Al-qabulu al-munafi lir-raddi, penerimaan yang menafikan penolakan. Qabulul abdi li kulli ma taqtadihi kalimatut tauhid. Satu orang hamba Allah Ta'ala itu menerima apa tuntutan daripada kalimat tauhid tersebut. Duna taraddud fi dhalika. Tanpa taraddud, tanpa ada berbelah bagi. Mesti menerima kalimat tauhid. Aku terima dan aku Muslim. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala aku kena buat. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala jangan buat. Maka mesti kabul, mesti menerima. Ada ilmu, kemudian yakin. Lepas ada yakin, terima. Berikutnya yang keempat, al-inqiyadu, tunduk. Al-inqiyadu al-munafi lit-tark, yang menafikan at-tark ni satu benda yang at-tark, meninggalkan. Al-inqiyad, tunduk. Wazalika بأن ينقاد العبد أو يعتقد العبد لكل ما دلت عليه كلمة التوحيد من الإيمان والعمل الصالح وترك كل ما يخالفها. Satu orang yang tunduk patuh kepada setiap yang ditunjukkan kepada kalimat tauhid itu. Maksudnya apabila dia masuk Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia kena tunduk patuh perintah Allah Azza wa Jalla. Mesti patuh kepada perintah Allah. Berikutnya mesti patuh kepada perintah Nabi. Dan mesti meninggalkan apa saja yang menyelisihi kepada aqidatut tauhid. Yang kelima, as-sidqu, jujur, benar. Menafikan bohong. Jujur, membenarkan. Menafikan kazib.
Wazalika bi'an yusaddiq al-'abd bila ilaha illallah. Satu orang hamba mesti membenarkan la ilaha illallah biqalbihi, dengan hati jantungnya, wa yuqirruha bilisanihi, dan mesti diikrarkan dengan lidahnya, mesti dia percaya dan mesti dia setuju dengan lidahnya. Dan juga berikutnya, wa yusaddiq dzalika bima yaqum bihi min al-af'al, dan mesti menunjukkan dengan perbuatan. Yang keenam, al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Ikhlas, mesti ikhlas yang menafikan syirik kepada Allah. Ikhlas hanya untuk Allah, tidak syirik Allah. Bi ikhlas, wa dhalika bi ikhlasil ibadatu lillah. Mesti ikhlas dalam beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada melakukan syirik kepada Allah. Wal qiyam bil a'mali khalisatan lillah, dan dia mesti mendirikan amalan dan melaksanakan amalan dengan khalisah, dengan ikhlas, khalis, suci, murni untuk Allah, dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan yang terakhir, al-mahabbah al-munafi lil-bughd. Al-mahabbah, cinta. Wa dhalika bi an yuhibbul 'abd, iaitu satu orang hamba yang mencintai kalimat ini. Kalimat ini kalimat benar, maka dia mencintai kalimat ini, la ilaha illallah, dan semua yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Wa yajibu ahlu wa yuhibbu ahluha, dan mesti mencintai ahlinya. Maksudnya mencintai orang Islam, mencintai orang yang mengucapkan kalimat ini, dan mesti benci kepada kalimat syirk, benci kepada kesyirikan, dan apa yang menunjukkan kepada syirik, dan apa yang dilakukan oleh orang yang menentang tauhid, itu ahli syirik lah. Maksud benci kepada ahli syirik. Maka ini adalah syarat kepada la ilaha illallah. Pada waktu sekarang, orang tak ada ilmu tentang la ilaha illallah, maka dia tidak yakin. Berikutnya dia tidak menerimanya. Bila tak yakin, tak terima. Bila dia tak terima, tidak tunduk patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Berikutnya tidak membenarkan dalam hatinya dan tidak membenarkan dengan perbuatan luarannya. Berikutnya tidak ikhlas, maksudnya syirik kepada Allah, dalam amalan penuh syirik. Dan berikutnya tidak mencintai orang Islam. Bahkan dia tidak mencintai Allah mungkin. Bahkan dia tidak mencintai nabinya. Bahkan dia tidak mencintai orang yang mengucapkan tauhid. Bahkan dia suka dan dia redha kepada orang yang buat syirik. Dia suka kepada kesyirikan, dan dia sendiri boleh buat amalan syirik, dan dia sendiri boleh share, kongsi apa-apa yang melibatkan agama orang lain atas dasar konon-kononnya kebebasan, atas dasar konon-kononnya mesti pemikiran terbuka, atas dasar kongsi raya, atas dasar hidup dalam negara majmuk. Maka ini semua adalah kecacatan, khalalun yang terjadi dalam masyarakat kita kerana tidak memahami syarat-syarat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam kes yang kita ceritakan tadi, satu orang yang namanya saja Islam, tetapi berpuluh-puluh tahun tak pernah amal Islam, dan berpuluh-puluh tahun tidak pernah mencintai kalimat ini, berpuluh-puluh tahun tidak tunduk patuh kepada kalimat ini, berpuluh-puluh tahun tidak menerimanya dan tidak meyakininya. Maka apa hukumnya orang yang seperti ini? Adakah kita menyimpan orang-orang yang nama saja Muslim tapi sebenarnya murtad di sisi Allah? Adakah kita ini melihat kepada orang yang dah tak buat amalan Islam, dah tak yakin kepada Islam, kemudian kita nak kata dia Islam lagi? Maka ini problem yang berlaku terhadap kita sendiri, yang mungkin kadang-kadang kita pun tidak memahami kalimat tauhid. Dan berikutnya, apatah lagi kepada masyarakat-masyarakat di luar sana yang mungkin lebih jauh lagi lah untuk memahami pengertian kalimat tauhid ini, dan juga apakah tuntutannya, dan apakah dia perkara yang membatalkan perkara ini atau membatalkan kalimat tauhid ini. Maka ini kerja yang masih banyak lagi perlu kita lakukan dan perlu kita sebarkan dan perlu kita jelaskan kepada masyarakat kita berkenaan ini. Walaupun masyarakat kita ramainya yang menyatakan mereka Islam dan sebagainya,
tapi mereka masih lagi jahil dalam perkara-perkara yang melibatkan hak Allah, dalam perkara-perkara yang melibatkan syirik. Mereka sendiri tak boleh membezakan mana tauhid, mana syirik. Bahkan mereka mungkin terkeliru yang tauhidnya dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Bahkan yang syirik pun dibuatnya kerana tidak ada rasa apa-apa. Maka ini yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kita banyak kali sebut, kenapa masih ramai lagi yang percaya kepada dukun? Kenapa masih ramai lagi percaya kepada tukang tilik? Kenapa masih ramai lagi yang percaya kepada sial? Kenapa masih lagi beramal dengan kepercayaan karun? Kenapa masih lagi bila nak kahwinkan anak mesti tengok kepada kalender? Kalau sekian-sekian tarikh dan sekian-sekian hari mesti sial dan perkara akan menyebabkan penyakit. Kenapa masih lagi ramai apabila lahirnya kanak-kanak baru dipakainya benang untuk mengelakkan mudarat? Kenapa masih ramai lagi yang apabila lahirnya anak-anak ataupun baby kemudian dibuat perkara syirik, sembelih untuk berhala, sembelih untuk makhluk dan sebagainya? Maka ini yang masih terjadi dalam masyarakat kita. Walaupun negara sekarang dah maju konon-kononnya, tetapi tidak maju dari sudut akidahnya, bahkan jauh terkebelakang lagi. Maka wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang benar terhadap akidah tauhid ini, dan mudah-mudahan kepada mereka yang mampu untuk mengajarkan tauhid, maka ajarkan kepada keluarga, kepada masyarakat kita dan sebagainya. Maka hidupkan pengajian tentang membaca kitab-kitab tauhid. Maka mungkin saya boleh cadangkan kepada mana-mana pertubuhan dan sebagainya, atau Baitul Salam ke dan sebagainya, mana-mana pertubuhan untuk mula kita mendedahkan kepada masyarakat kita berkenaan matan-matan akidah yang penting, yang selama hari ini tidak pernah terdedah dan tidak pernah tahu dan sebagainya. Maka ini adalah kerja yang mesti kita laksanakan dan mesti kita ada targetnya, ataupun ada perkara, ada maksudnya ada goal, bukan hanya ada kelas tanpa memahami akidah yang benar ataupun tauhid yang asas. Maka benda ni adalah benda penting. Maka mulakan dengan benda ringkas macam kita sebutkan tadi, kitab Syekhul Islam Muhammad Abdullah Fadlul Islam, dia ada kitab Usulul Salasah, dia ada kitab Kitabut Tauhid, dia ada Kashfus Syubuhat, banyak dan sebagainya. Baru berikutnya kita boleh baca kitab akidah yang lain-lain seperti akidah Imam Syafi'i, kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama, Al-Humaidi, Al-Muzani dalam mazhab kita, ataupun akidah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dan banyak dalam semua mazhab dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat, mudah-mudahan masyarakat kita akan lebih terdedah kepada pengajian akidah yang lebih tersusun, dan paling kurang mereka telah melaluinya, ataupun paling kurang atas kita ni sebagai talibul ilmi, sebagai penuntut ilmu ni, yang kadang-kadang kita pun tak baca lagi, yang kadang-kadang kita pun tak habis belajar lagi tentang akidah. Maka kita dulu, start dengan kita dulu. Yang dah rajin dengan kuliah ni, ataupun yang dah rajin datang kuliah ni, maka minta ustaz-ustaz bacakan kitab-kitab mutun al-aqidah, matan-matan akidah ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ia lebih tersebar, dan mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan masyarakat kita mula memahami akidah dengan lebih benar, dan kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan negara kita, khususnya Malaysia ini, adalah negara yang bebas daripada syirik dan bebas daripada pemahaman tauhid yang silap dan sebagainya. InsyaAllah di masa yang akan datang kita boleh perdalamkan lagi dan boleh membaca lagi perkara-perkara yang melibatkan tentang akidah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bissawab. Doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala melepaskan kita daripada musibah COVID ni. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada terkena musibah ini. Tak payah berbalah tentang konspirasi-konspirasi, itu tak ada faedahnya.
ke mana perbahasan konspirasi tak konspirasi. Yang penting adalah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan keimanan kita kepada apa yang berlaku pada waktu sekarang, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.